Assalamualaikum geng. So hari ni kita akan ceritakan 12 tempat seram yang popular di Malaysia. Let's go. Kawasan dan rumah berhantu ini selalunya dikaitkan dengan kejadian hitam yang pernah berlaku di tempat tersebut. So kejadian seperti pembunuhan, kematian dan ilmu hitam pasti akan menjadi buah mulut masyarakat sekeliling sekaligus menghasilkan stigma yang seram dalam kalangan masyarakat terhadap sesuatu kawasan. Ini adalah 12 lokasi misteri dan berhantu yang paling seram di Malaysia. Yang pertama, kita ada kediaman Mona Fendi. Mona Fendi adalah nama yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia dari zaman 90-an. So nama ini juga tidak lari dari dikaitkan dengan hantu. Mona Fendi yang merupakan seorang penyanyi yang dikatakan telah terlibat dengan satu ritual yang melibatkan ilmu hitam untuk membantu ahli politik iaitu Mazlan Idris untuk mendapatkan kekayaan dan kuasa. Ritual itu berakhir dengan ahli politik tersebut dikerat kepada 18 bahagian dan ditanam di halaman belakang rumahnya. Ada yang mengatakan rumah Mona Fendi yang terletak di Seksyen 12 Shah Alam masih berhantu sehingga kini. Malah beliau juga pernah menyebut bahawa dia tidak akan mati sebelum dijatuhkan hukuman gantung pada tahun 2001. Yang kedua, kita ada Villa Nabila. Selain daripada Mona Fendi, Villa Nabila juga terkenal dengan cerita seramnya yang tersendiri. Villa Nabila dinamakan di atas nama anak perempuan keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Terdapat beberapa banyak kemungkinan yang menyebabkan rumah di Johor Bahru ini dikatakan berhantu. Antaranya ialah kematian penghuni villa, dikatakan pembunuhan berantai oleh pembunuh upahan dan bapanya yang dikatakan membunuh seluruh ahli keluarganya kerana mempunyai masalah kewangan. Tidak kisah daripada mana datangnya cerita hantu di rumah tersebut, hanya yang betul-betul berani ataupun gila akan masuk ke rumah tersebut. Yang ketiga, kita ada Highland Tower. Dalam senarai tempat paling berhantu di Malaysia, tidak sah kalau kita tidak sebut tentang Highland Tower. So, bangunan yang terletak di Bukit Antarabangsa ini telah runtuh pada tahun 1993 dan membunuh lebih 48 orang, dan bangunan ini dikatakan telah menjadi tumpuan para pemburu hantu, lebih kenali sebagai paranormal. Ada yang mengatakan pernah melihat jelmaan wanita tua dan jelmaan bayi yang melintasi kawasan bangunan tinggal ini. Adakah ini hantu bayi yang berusia 8 bulan dan nenek yang berusia 77 tahun yang meninggal dunia ketika runtuhan tersebut berlaku? Tiada siapa yang tahu akan jawapannya. So, rancangan untuk merobohkan bangunan ini telah banyak kali diusulkan, tetapi peliknya ia tidak pernah terjadi. Yang keempat, kita ada 99 Mansion atau lebih dikenali sebagai Biram Estate, dikenali dengan 99 Mansion, Biram Estate dan juga Caledonia House. Lokasi rumah berusia lebih daripada 150 tahun ini terletak di Pulau Pinang serta penuh dengan kisah pembunuhan dan ilmu hitam. Terdapat cerita yang mengatakan bahawa berlakunya pembunuhan yang terancang terhadap cucu kepada sebuah keluarga yang tinggal di 99 mansion ini. So, seluruh keluarga yang menetap di situ juga dikatakan telah dibunuh oleh tentera Jepun yang menceroboh yang datang ke Malaysia. Bangunan ini seterusnya dihuni oleh seorang doktor yang mengamalkan ilmu hitam yang mungkin telah meninggalkan segala hantu yang dimilikinya di bangunan tersebut dan menyebabkan bangunan tersebut bertambah seram. Yang kelima, kita ada Bukit Tengku. So, Bukit Tengku yang terletak di Kuala Lumpur ini merupakan tempat tinggal bagi golongan atasan kerana harganya yang terlalu mahal. So, rumah di Bukit Tengku juga pernah menjadi rumah yang termahal yang pernah terjual pada tahun 2020. Walaupun sebegitu, terdapat beberapa rumah yang dikatakan berhantu dan mempunyai sejarah yang hitam. Cerita hantu di Bukit Tengku dikaitkan dengan rumah penjajahan British yang dihantui oleh hantu wanita yang telah membunuh diri dan hantu misteri yang berkeliaran di kawasan tersebut pada waktu malam. Yang keenam, kita ada banglo di Taman Tenaga Puchong. So, banglo ini terletak di kawasan berbukit. Pemilik banglo ini telah dikatakan telah meninggalkannya
meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbiar kerana terlihat satu kejadian yang sangat mengerunkan ketika itu. So versi lain cerita ini pula mengatakan telah berlaku pembunuhan yang melibatkan nyawa satu keluarga yang pernah berhutang kepada ceti haram. Mereka yang berani memasuki bangunan ini mengatakan pernah ternampak lilin berwarna merah yang dikaitkan dengan pelbagai ritual. Yang ketujuh, kita ada Kelly Castle. So bangunan ala Scottish ini terletak di Batu Gajah Perak. So bangunan ini telah dibina oleh William Killy Smith untuk isterinya yang bernama Agnes dan dua orang anaknya, Helen dan Anthony. So bangunan istana ini dibina untuk menunjukkan kejayaannya, tetapi disebabkan oleh masalah kekurangan wang, bangunan ini tidak berjaya disiapkan sepenuhnya. Keadaan semakin buruk apabila William meninggal dunia di Lisbon pada usianya 56 tahun. So keluarganya telah mengambil keputusan untuk menjual bangunan yang belum siap tersebut kepada pemilik baru. So pemilik baru bangunan tersebut juga tidak mengambil sebarang tindakan terhadap bangunan yang dibelinya dan bangunan tersebut dibiarkan begitu sahaja. So semasa penjajahan Jepun, bangunan istana itu telah digunakan sebagai tempat untuk menyeksa dan membunuh tahanan yang mereka dapat. Ada yang mengatakan pernah ternampak kelibat hantu yang berlegar di sekitar bangunan tersebut. Selain itu, tiada siapa yang pasti akan kebenarannya. Yang ke-8, kita ada rumah berhantu Bukit Kasing ataupun rumah SG. Tiada kena-mengena dengan negara Singapura. Nama SG diberi kerana di pagarnya terdapat tulisan S dan G yang besar. So nak tahu bagaimana anda berada di lokasi yang tepat, anda akan melihat dua buah kereta jenis Alfa Romeo dan Porsche yang terbiar di rumah tu. Cerita mengapa rumah ini berhantu masih menjadi misteri, namun ada cerita yang mengatakan isteri kepada tuan rumah telah menuduh suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan yang lain dan lalu bininya telah membunuh perempuan tersebut. Manakala suaminya pula membunuh diri selepas mengetahui isterinya membunuh diri juga dengan mengantung dirinya sendiri. Dan terdapat juga cerita berkaitan dengan seorang pengamal ilmu hitam yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat menguji kekuatannya. Apa pun cerita yang anda dengar, janganlah masuk ke rumah berhantu ini, melainkan anda sendiri yang mencari masalah. Yang ke-9, kita ada Hotel Mandarin Pacific. So ada desas mengatakan Hotel Mandarin Pacific yang terletak di tengah-tengah KL ini juga berhantu. So ramai juga yang mengatakan terdengar bunyi pintu dan kerusi bergerak pada waktu malam ataupun bunyi guli jatuh di atas lantai. So mengikut kepercayaan orang Melayu, bunyi-bunyi seperti ini bermakna tempat ini berhantu. So semua cerita ini dikatakan berpunca daripada bilik yang bernombor 1102. Yang ke-10, kita ada First World Hotel. Sukar nak percaya, tetapi terdapat cerita mengenai First World Hotel yang berhantu berpunca daripada salah seorang mangsa judi yang telah kehabisan wang beliau dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Buktinya, ada beberapa tetamu hotel yang tiba-tiba jatuh sakit dan mereka ni terbau keminian di sesetengah kawasan, terutamanya di kawasan yang pernah dilalui oleh mangsa tersebutlah menurut kepercayaan orang China. So namun bilik-bilik di hotel tersebut habis ditempah, tak kisah apa pun alasannya. Yang ke-11, kita ada Mimaland. So sebelum Sunway Lagoon dan Lost World of Tambun popular di Malaysia, kita pernah ada salah satu taman tema terbaik iaitu Mimaland. Sukar nak percaya, suatu ketika dahulu Mimaland yang terletak di Gombak adalah taman tema air yang paling hebat pernah dibina di Malaysia. Masalah Mimaland bermula dengan kematian pelancong dari Singapura yang berumur 27 tahun. Kematiannya berpunca daripada papan gelongsor dan beberapa masalah keselamatan yang menyusul selepas itu. Terdapat rancangan untuk menghidupkan semula Mimaland tetapi gagal. Dan belum ada cerita lagi yang orang nampak hantu dekat situ. Tetapi sesiapa yang pergi ke sana pasti akan menaikkan bulu roma lah. Maksudnya memang seram lah.
Yang terakhir, kita ada Banglo Jalan Turi. So pada tahun 1992, seorang pengawal keselamatan banglo ini telah membunuh 2 orang kanak-kanak dan seorang pembantu rumah di sini serta membuang mayat mereka di dalam tangki septik rumah tersebut. Dan ada beberapa orang yang melalui Jalan Turi di situ, Taman Bukit tu, telah terlihat salah satu susuk tubuh budak yang melihat keluar di satu banglo terbiar di situ. So banglo Jalan Turi ini sekarang telah dirobohkan, tetapi tiada siapa yang tahu apa yang masih menghantui kawasan tersebut. So kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share. Saya Nasiruddin Nozaini. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.